Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tentang kehidupan mahasiswi Universiti Al-Azhar. Kehidupan sebagai mahasiswi di universiti adalah kehidupan yang mencabar. Apabila kita membuat pilihan untuk menyambung pelajaran di universiti, tak kiralah sama ada universiti di dalam negara maupun luar negara, kita sebenarnya telah membuat pilihan untuk menyahut ataupun mengambil risiko menyahut cabaran. Kehidupan pelajar di sini terbahagi kepada dua. Kehidupan pendidikan terbahagi kepada dua, iaitu pendidikan informal dan pendidikan formal. Kehidupan pendidikan informal ni selain daripada pelajaran kuliah, iaitu seperti talaqi, seperti berpersatuan dan sebagainya. Sebelum saya meneruskan dengan lebih dalam, suka untuk saya bagi tahu bahawa apa yang saya kongsikan ini tidak menyentuh mana-mana individu, dan apa yang saya sentuh ataupun berkongsikan ini adalah berkenaan dengan sesuatu cabaran ataupun realiti yang saya hadapi, yang kemungkinan orang lain juga hadapi dan kebanyakannya mahasiswi Al-Azhar hadapi, dan saya banyak menyentuh perkara ini secara umum. So, sekarang ni saya nak menceritakan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kebanyakannya mahasiswi Universiti Al-Azhar. Antara cabaran yang dihadapi oleh mahasiswi Al-Azhar adalah komunikasi. Okey, yang pertama, takut untuk bercakap dalam bahasa Arab. Punca mahasiswi ni dia takut nak bercakap dalam bahasa Arab adalah disebabkan negara Arab ni dia ada dialek dia tersendiri. Contohnya, apabila kita nak bertanya khabar kepada orang, selalunya dalam bahasa Fusah kita akan cakap kaifa haluk. Tapi kalau dalam bahasa yang komunikasi di sini, di Mesir ni, izayyak. So memang totally berbeza lah. Jadinya benda yang kita belajar dekat sekolah dalam bahasa Fusah ataupun bahasa buku tu tak digunakan pun secara langsung, ataupun mungkinlah digunakan sedikit sahaja dalam sebagai bahasa komunikasi harian. Mahasiswi ni dia terlalu berada di dalam zon selesa, iaitu dia duduk di sekeliling ahli dia sendiri, iaitu contohlah macam orang Melayu duduk dengan orang Melayu, orang Kedah duduk orang Kedah, tu secara khusus. Lepas tu bila dia duduk dengan kawan-kawan dia yang sama negeri dengan dia ataupun selain sama negeri dengan dia pun, dia akan minta kawan-kawan dia yang cakap. Kalau dia duduk dengan senior, dia akan minta senior yang cakap, dia tak cakap. So benda ni kalau berlarutan, dia amatlah berbahaya untuk diri sendiri dan imej kita lah sebagai mahasiswa Al-Azhar. Jadi sampai ke sudahlah tak boleh nak bercakap dalam bahasa Arab, even belajar di negara Arab. Cabaran yang kedua adalah cabaran urusan. Okey, khususnya kalau dekat kuliah, kuliah Al-Azhar ni masih mengekalkan sistem profilan yang lama. Contoh dia macam dalam cerita Ketika Cinta Bertasbih. Contoh antara cabaran urusan jawazat dan urusan kuliah. Urusan kuliah kalau hampa pergi kuliah pukul sebelum subuh ke, belum tentu hampa akan selesai pada pukul 12.30 hari. Kalau nak dibandingkan urusan sistem profilan Malaysia dengan Mesir, Malaysia lebih teratur sebab Malaysia ni dia ada website, dia ada kaunter-kaunter yang khusus. Step yang pertama nak kena buat apa, step yang kedua nak kena buat apa, nak kena jumpa siapa, and so on. Kalau dekat sini hampa pergi jumpa orang ni, belum tentu orang ni ada, hampa kena pergi jumpa orang ni pula. Orang ni duduk kat tingkat 1, tiba-tiba nak kena pergi jumpa dekat tingkat 7. Macam tu contoh. Lepas tu sini masih sistem profilan dia bertulis, iaitu guna kertas, file zaman-zaman dulu, yang graduan zaman dulu pun ada lagi dekat Azhar. Tapi uniknya orang yang kerja dekat pejabat, walaupun dia masih bertulis, dia masih ingat. Bagi tahu contoh number hang 1838. So dia cari balik 1838 tu, tak perlu satu file. Dia dah jumpa 1838, dia dah ambil je macam tu. Antara cabaran urusan ni lagi, ni urusan selain daripada pejabat kuliah, ni urusan lain pula. Contohnya ni urusan visa. Urusan visa di Pejabat Imigresen Mesir. Saya ponting kelas satu hari untuk buat urusan visa, untuk takdim borang, ambil borang. So waktu saya pergi sampai kat Jawazat tu, rasanya sebelum subuh ke selepas subuh? Selepas subuh, macam tu lah. Dan sampai dekat Jawazat dah beratur, sebab kan ialah dekat Jawazat tu bukan kita seorang je, so ramai lagi negara lain juga.
So waktu beratok sampai pukul 4. Dah sampai dekat kaunter depan sekali, tiba-tiba pegawai Arab kata bukroh, esok hampa main lain. So terpaksalah balik tanpa ada hasil. So dekat sini itulah antara cabaran-cabarannya. Cabaran yang seterusnya adalah keselamatan. Mahasiswi di sini selalunya digemari oleh Arab. So kita sebagai mahasiswi, kita kena jaga diri lah. Contoh, kita naik bas, kita nampak bas tu sempit, kita pilih duduk dekat mama Arab ke, duduklah dekat kawasan-kawasan yang kita rasa selamat. Jangan duduk sebelah Arab. Dan satu lagi, duduk dalam bas ke, duduk dalam trengko ke, duduk dekat tempat yang mudah untuk kita keluar if anything happen. Dan banyak lagi lah isu-isu keselamatan yang kami hadapi. Contohnya pickpocket, lepas tu pecah masuk rumah, lepas tu apa lagi, sexual harassment. So disebabkan isu-isu keselamatan ni lah, jadi segala aktiviti mahasiswi ni agak terbatas. Cabaran yang seterusnya adalah cabaran cuaca. Sebab negara Arab ni, negara Arab khususnya Mesir ni adalah negara 4 musim. So setiap musim dia berbeza-beza. Kalau musim sejuk ni cabarannya adalah katil lah, malas. So disebabkan Al-Azhar ni dia tak ambil attendance, kita kena berdikari sendiri ataupun berdisiplin dan rasa tanggungjawab untuk pergi ke kuliah. Antara cabarannya lagi, macam mana mahasiswi ni dia nak keluar daripada comfort zone, iaitu dia nak mengarus perdanakan diri dia sendiri dalam dalam dunia yang orang kata dunia akademik ataupun di Malaysia, gitu. So kena ada hala tuju. Pelbagai lagi cabaran yang banyak yang akan kita hadapi di sini. Jadi kita sebagai mahasiswi kena keluar daripada kepompong zon selesa, iaitu dengan beranikan diri, dengan buang rasa malu dan sebagainya. Cabaran setiap orang berbeza-beza, jadi ia bergantung bagaimana kita menghadapi cabaran tersebut. Tidak dinamakan keindahan dalam kehidupan jika tidak diwarnai dengan cabaran. Terakhir saya nak share lah kata-kata daripada pensyarah UKM, Dr. Fakhrul Razi, untuk kita lazimi selawat dalam kehidupan seharian kita, tak kiralah kita ni sebagai talib ilmu ataupun sebagainya. Dengan cahaya itu, iaitu Rasulullah SAW, kita akan mencapai kematangan ilmu lantaran daripada limpahan kerohanian. Sekian, Assalamualaikum.